Anda bersama saya Nosha Ismail dan ini berita utama malam ini. ICA perketat pemeriksaan vape di pintu-pintu masuk ke negara ini dengan lebih 850 vape serta komponennya dirampas minggu ini. Kematian terus dicatatkan di Carikan Gaza sedang kebuluran kini diisytiharkan secara rasmi di sebilangan bahagian wilayah itu. Dalam segmen Berita Plus malam ini, kami kupas status warisan pertanian buah salak Indonesia dan bagaimana para petaninya terus berusaha melestarikan penghasilan buah yang berasal dari Indonesia ini. Salam sejahtera. Penguasa imigresen dan pusat pemeriksaan ICA merampas lebih 850 vape dan komponen berkaitannya sepanjang minggu ini iaitu dari Isnin hingga semalam. Ini setelah ICA memperketat pemeriksaan di semua pintu masuk ke Singapura sebagai sebahagian daripada usaha membanteras penggunaan vape. Pelancong ini mengisytiharkan dan menyerahkan vape miliknya sebelum memasuki Singapura. Vape ini bukan yang pertama dirampas pegawai ICA selepas agensi itu memperketatkan pemantauan terhadap para pelancong. Lebih ramai pegawai dikerahkan sepanjang minggu lalu dan sasaran mereka ialah rokok elektronik atau lebih dikenali sebagai vape. Vape akan dianggap sebagai dada yang membawa hukuman lebih berat. ICA has enhanced checks at the air, land and sea checkpoints to detect and deter attempts to smuggle e-vaporizers. We adopt a multi-pronged approach in the enforcement against e-vaporizers. Our measures include pre-arrival risk assessment, ground profiling and detection, as well as working closely with other law enforcement agencies. Kaedah penilaian risiko sebelum ketibaan melibatkan analisis data sepanjang masa. Ia mengenal pasti individu dan kargo yang punya kemungkinan lebih tinggi untuk menyembunyikan barangan terlarang. Apabila suspek dikenal pasti, individu itu akan menjalani pemeriksaan tambahan. Pelancong yang membawa vape perlu mengisytiharkannya kepada pegawai ICA sebaik mereka tiba ke Singapura. Individu itu kemudian perlu menyerahkan barangan terlarang itu kepada pegawai yang akan menghapuskannya. Jika para pelancong gagal berbuat demikian atau memiliki terlalu banyak vape, mereka boleh dikenakan denda atau disiasat oleh Penguasa Sains Kesihatan HSA. Menteri Negara Kanan Pengangkutan merangkap Undang-Undang Murali Pilih berkata, setiap orang ada peranan dalam membangunkan sebuah masyarakat yang lebih mementingkan keselamatan. Mengambil ilham daripada ucapan Rapat Umum Hari Kebangsaan Perdana Menteri Lawrence Wong, Encik Murali berkata, pendekatan masyarakat didahulukan juga boleh diamalkan kepada keselamatan jalan raya. Our bus captains also need the support of commuters and other road users to be more safety conscious and to understand the challenges they face on the road. If we were to look at the implications of our actions vis-a-vis other road users, then we can be more proactive. Then we can have a more predictive approach to road safety. Beliau berucap demikian di pameran bergerak yang diadakan buat julung-julung kalinya ini. Ini merupakan salah satu saranan yang diumumkan pasukan bertindak tiga pihak keselamatan bas yang diadakan pada Mac tahun ini. Inisiatif lain termasuk melakarkan rangka kerja yang diselaraskan bagi para kapten bas memenuhi syarat-syarat latihan yang minimum serta memberi insentif bagi memandu dengan selamat. Kedua-duanya akan berkuat kuasa pada tahun depan. Kursus ulang kaji keselamatan bagi para kapten bas juga akan ditambahkan daripada 3 kepada 5 menjelang hujung tahun. Belia hari ini mempunyai lebih banyak peluang untuk mengembangkan potensi diri. Bukan sahaja melalui acara rasmi tetapi juga program yang lebih santai. Inisiatif sebegini khususnya apabila dianjurkan oleh belia sendiri dilihat sebagai usaha yang lebih berkesan untuk memperkasa diri golongan belia.
Demikian menurut Pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Ehwal Masyarakat Islam Dr. Muhammad Faisal Ibrahim ketika ditemui di acara LEPAK 2025 Anjuran Pertubuhan Khidmat Masyarakat Muda SG petang tadi. Kalau kita lihat pada hari ini, belia kita mempunyai banyak peluang dari segi aktiviti ataupun hobi, dan juga masa-masa yang mereka ada tu mereka boleh melakukan ataupun adakan acara seperti ini di mana ia tidak formal, santai, tapi dapat memberi peluang bagi kita untuk mendekati para belia, dan juga apalagi kalau dia dilakarkan oleh golongan belia. Kita mahu membangunkan belia kita bukan saja untuk mendapatkan peluang-peluang yang ada, tapi dapat menepati apa yang mereka mahukan, dan juga bagaimana mereka boleh mengenali antara satu sama lain, dan diberi peluang untuk mendengar dan juga mempelajari daripada mereka yang berpengalaman, lagi-lagi dalam pelbagai aspek kehidupan. Serta klip yang akan anda saksikan sengaja kami kabulkan untuk melindungi identiti para penghuni Rumah Kebajikan Muhammadiyah serta Pertapis. Acara ini memberi fokus kepada pemeriksaan golongan muda dan dianggap sebagai wadah untuk mereka membina rangkaian serta menyelahkan bakat masing-masing. Selaras dengan komitmen Muda SG untuk membina masyarakat inklusif, acara itu menghimpunkan lebih 70 belia dari pelbagai latar belakang. Sepanjang 6 jam, para peserta menyertai pelbagai kegiatan seperti sukan, aktiviti seni dan menghadiri sesi perkongsian yang memberi tumpuan kepada topik-topik seperti keusahawanan, seni hiburan dan sukan. Saya harap dari dialog session tahun ini, belia-belia can learn about ways they can start something new for themselves lah. Give the youth motivasi untuk go out there and make a name for themselves. 5 pelancong maut apabila bas pelancong terbabas dan tergolek dalam perjalanan ke New York City. Kebanyakan penumpangnya ialah warga Filipina, India dan China. Laporannya selepas ini. Berita diteruskan dengan perkembangan luar negara. Lagi 2 penduduk Gaza mati kebuluran menjadikan seramai 273 orang mati kebuluran sejauh ini, termasuk 112 kanak-kanak. Ini berlaku sedang keadaan kebuluran kini diisytiharkan secara rasmi di sebilangan bahagian di Gaza. Ini merupakan kali pertama kebuluran diisytiharkan di rantau Timur Tengah. Menurut klasifikasi Fasa Keselamatan Makanan Bersepadu IPC, iaitu sebuah badan yang disokong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, status ketiadaan jaminan makanan di Gaza sudah mencapai tahap tertinggi dan paling parah. Sekitar 514,000 penduduk Gaza, iaitu hampir 25% daripada jumlah keseluruhan penduduknya, kini menghadapi kebuluran. Jumlah itu dijangka meningkat dengan lebih 100,000 orang menjelang hujung bulan depan. Dan kanak-kanak menjadi mangsa perang selama 22 bulan ini. Sehingga Jun tahun depan, sekurang-kurangnya 132,000 daripada mereka yang berusia bawah 5 tahun dikenal pasti berisiko meninggal dunia akibat kekurangan zat makanan. For many, far too many children, it's already too late. We've been warning for months that the denial of humanitarian assistance would push children in Gaza to dangerous levels of food poverty. The signs were unmistakable. Children with wasted bodies, too weak to cry or to eat, babies dying of hunger and preventable disease, and parents arriving at clinics without enough food to feed their children. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyifatkan kebuluran itu sebagai pembohongan. Dalam ulasannya pula, Ketua Hak Asasi Manusia PBB, Volker Turk berkata, kebuluran di Gaza ini berlaku akibat tindakan Israel sambil mengatakan ia mungkin merupakan jenayah perang. Parti Kuomintang yang membangkang terus mengekalkan pengaruhnya yang kuat dalam politik Taiwan selepas berjaya menang pengundian ulangan.
Ini setelah ke-7 kerusi anggota Parlimen Kuomintang yang berdepan dengan kemungkinan tersingkir dari Parlimen berjaya mengekalkan kerusi masing-masing. Dalam pusingan undian pertama bulan lalu, kesemua 24 anggota Parlimen yang terbabit terselamat sekaligus membolehkan pihak pembangkang mengekalkan majoriti dalam badan legislatif. Sekurang-kurangnya 5 orang maut apabila sebuah bas pelancong yang dalam perjalanan pulang ke New York City dari Niagara Falls terbabit dalam kemalangan dan terbalik. Kebanyakan penumpang bas ini ialah pelancong dari Filipina, India dan China. Bas ini membawa lebih 50 penumpang ketika kemalangan berlaku. Setengah penumpang dilapor terhumban keluar dari bas ketika bas ini tergolek setelah terbabas. Sebagai inisiatif untuk meraihkan aktiviti berkebun secara bermasyarakat di Singapura, anda boleh turut serta dalam pelbagai aktiviti yang ditawarkan kepada orang ramai sehingga November ini. Antaranya mempelajari cara menuai hasil tanaman atau masak menggunakan herba. Acara ini menandakan 20 tahun sejak satu program kebangsaan dilancarkan bagi memupuk budaya berkebun. Kami kembali selepas ini dengan segmen Berita Plus bagi mengupas status warisan pertanian buah salak Indonesia. Ikuti laporannya selepas ini. Saudara, tahun lalu Indonesia mencapai status Sistem Warisan Pertanian Penting Global atau GIEHS. Menurut Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB, terdapat 88 tapak GIEHS yang tersebar di 28 negara di seluruh dunia. Salah satunya ialah Sistem Agroperhutanan Buah Salak di Bali. Mari kita saksikan bagaimana industri buah salak Indonesia dipertahankan dan cuba terus dikembangkan. Kira-kira 15 km dari Gunung Agung yang mega, terdapat sistem agroperhutanan bagi tanaman salak. Dengan kebun-kebun terbesar di pulau itu, meliputi hampir 1.500 hektar di kampung-kampung Sibetan dan Jungutan. Catatan sejarah menunjukkan pokok salak yang pertama ditanam pada abad ke-14 oleh Jero Duku Sakti, seorang dukun tradisional dan pendeta yang dihormati. Orang yang punya pohon nangka, apabila dia menebang, itu harus seizin daripada desa adat. Kalau salak ya memang warisan dari dulu, ya, yang sangat dipertahankan. Karena itu merupakan sumber daripada kehidupan masyarakat. Salak berasal dari Indonesia, diberi jolokan buah ular kerana kulitnya yang berwarna coklat, bersisik dan agak berduri. Buahnya tumbuh dalam kelompok di pangkal pokok dan kulitnya dikupas sebelum dimakan. Isinya ranggup bila digigit, rasanya bercampur manis, masam dan sedikit berasid. Dengan setiap variasi memiliki rasa unik. Digelar primadona, variasi salak paling mahal di Bali adalah ini, salak gula pasir atau variasi gula. Ia sangat lezat, ada rasa manis yang tidak terlalu pekat. Daerah ini mempunyai jumlah variasi salak tertinggi di dunia. Inenga Karsawinaya menanam 12 daripadanya. Pengeluaran salak memerlukan sokongan tumbuhan yang beri teduhan dan kawasan pengumpulan air hujan. Landscape ini juga berfungsi sebagai kawasan tadahan air yang penting, membekalkan air kepada kira-kira 1.000 hektar sawah padi sekaligus membantu 10 kampung di sepanjang Sungai Buhu. Sistem menyeluruh ini adalah yang pertama di Indonesia untuk mendapat pengiktirafan antarabangsa Pertubuhan Makanan dan Pertanian PBB. Masyarakat di sini berharap pencapaian tersebut dapat bantu meningkatkan ekonomi tempatan. Di Kampung Jungutan, Ninyoman Merti dan Ketut Sari sedang mengutip penghasilan terakhir musim menuai. Salak adalah sumber pendapatan utama mereka, tetapi apabila hasilnya berlimpah, ia juga menjadi dilema buat mereka. Ini kan untuk kita penghasilan sehari-hari, ya untuk sekolahin anak, kuliah, ya ini memang dari sini. Nah, kalau yang parahnya lagi, kalau musim
musimnya itu. Nah, itu kita benar-benar ini karena harganya murah sekali. Ya. Kemarin tuh seharganya sampai 3.000. 2.000 malah, ya, malah 2.000 kita. Harga yang turun naik ini bermakna pendapatan yang tidak stabil bagi ramai orang, sehingga mendorong sesetengah mereka untuk mencari sumber pendapatan alternatif. Teh, kopi, kurma, wine, juga cuka. Ini merupakan antara produk-produk yang dijual Inyoman Mastra Kongking di kedainya. Menariknya, semua produk itu diperbuat daripada buah salak. Kami lihat dulu ya, karena salak itu di saat musim panen raya itu sangat banyak sekali. Sehingga ada yang terbuang percuma dan kemudian tidak bisa juga dipasarkan ke daerah lain. Sehingga di sini kami ingin salak akan semuanya bisa berdaya guna dan bisa menghasilkan uang untuk kedepannya. Buah salak yang dianggap bermutu rendah, seperti yang diletakkan dalam guni seberat 42 kg ini, akan dibuang jika ia tidak dapat dijual. Niwayan Srinik memutuskan untuk mengasinkan bekalan buahnya menjadi jeruk, sehingga 16 tan salak diproses di sini semasa musim menuai. Ia disimpan di dalam 300 tong ini, dicuci, dibubuh garam, dan dimasukkan ke dalam guni beras yang dialas dengan plastik. Semua buah itu akan dihantar ke Jakarta melalui darat untuk dijual, dengan sehingga 5 tan buah dikirimkan bagi setiap muatan truk. Dulu sebelum ada asinan salak seperti ini, untuk memasarkan ke Jawa, salak yang besar-besar dikirim ke Jakarta, terus kecilannya dibuang di sini karena tidak boleh dikirim ke luar Bali. Sekarang semenjak ada asinan yang masih bisa diproses, ya dikerjakan, dikupas di sini, terus diasinkan, bisa di stok. Walaupun sudah mengendalikan perniagaan bersama suaminya selama 30 tahun, mereka hanya mula mengasinkan buah-buah itu sedekat lalu yang dapat meningkatkan keuntungan syarikatnya antara 5 hingga 10%. Bagi wanita seperti Putu Rustini yang tinggal di kejiranan ini, ia juga mewujudkan peluang untuk beliau meraih pendapatan. Cik Putu boleh mengupas sehingga 200 kg salak setiap hari, membolehkannya meraih pendapatan sehingga $10 Amerika. Sesetengah petani seperti Inenga Karsawinaya pula menceburi bidang pelancongan agro. Nah, inilah salak merah. Beneran merah, Pak? Iya, merah. Saya kupas. Oh, wow. Nah, ini boleh. Merah sekali, Pak. Iya. Beneran merah. Saya belum pernah lihat, Pak. Buah ke, Pak? Ya. Asam ya, Pak? Asam. Seperti salak Bali. Dengan 12 varian salak ditanam di tapak ini, respons pengunjung adalah positif. Australia, Amerika, itu yang banyak, dan England. Itu yang tetap ada. Termasuk India, itu ada. Ya. Sekarang rata-rata per bulan itu ada 100 orang masuk. Walaupun terdapat pelbagai idea perniagaan, inovasi, dan pengiktirafan terbaru daripada FAO, desakan untuk meningkatkan daya saing buah salak yang berasal dari Bali, bagaimanapun masih belum melepasi sempadan negara. Terdapat juga cita-cita tinggi di masa hadapan, yaitu untuk mengekspor salak dari Bali ke seluruh dunia dan mungkin mencipta pelan tindakan yang boleh disusuli pelbagai hasil tanaman lain pada masa depan. Chani Vatmani untuk Berita Media Corp dari Bali, Indonesia. Bahagian kedua liputan buah salak Indonesia itu akan kami bawakan malam esok. Dan beralih ke segmen kicau, tindakan pantas seorang pemandu bas SMRT membantu memadamkan kebakaran melibatkan sebuah kereta dekat Hospital KKH berkicau minggu ini. Ini dilakukan sekalipun beliau sedang bertugas. Keberaniannya itu tidak henti-henti mendapat pujian ramai netizen.
Sebaik sahaja ternampak sebuah kereta putih dijilat api di susur jalan, Yau Mindin Muhammad tidak teragak-agak untuk tampil membantu. Ini sekalipun beliau sedang bertugas. Setelah menghentikan bas dipandunya di perhentian bas berdekatan, Encik Yau segera ke tempat kejadian dengan alat pemadam api lalu cuba memadamkan api. Mujur, tiada kecederaan dilaporkan dalam insiden yang berlaku Ahad lalu dekat Hospital Wanita dan Kanak-kanak KK atau KKH. Api sudah terlalu besar, memang tidak mencukupi guna alat pemadam api tetapi tabik dengan keberaniannya. Itulah sebab mengapa bawa alat pemadam api dalam but kenderaan. Atas tindakan pantas pemandu bas SMRT itu, keadaan menjadi terkawal sebelum pasukan pertahanan awam Singapura SCDF tiba di tempat kejadian. Tindakan Encik Yau curi perhatian netizen. Ramai netizen memuji keberanian serta ketulusan Encik Yau yang sanggup tampil membantu biarpun sedang bertugas. Apabila seseorang lakukan sesuatu yang murni, kita harus iktirafnya. Kita perlu lebih ramai sosok berani sepertinya. SMRT harus beri ganjaran. Dengan laporan itu tadi, saudara, sekian berita untuk malam ini. Sehingga berjumpa lagi. Salam hormat.